Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Karim Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dihormati Tuan Imam, seterusnya ahli jawatan kuasa surau, para hadirin dan hadirat yang dimati sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala serta taufik dayanya dapat kita menyambung pelajaran hadis ataupun dalam pelajaran berkaitan dengan fiqh ibadah ini, iaitu dalam kitab Masikah di jilid yang kedua berkaitan dengan solat jenazah. Jadi sambungannya di muka surat 346, ya, sambungannya muka surat 346. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza shallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi masyhur ya, Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu, katanya, aku ada mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila kamu sembahyang jenazah, maka hendaklah kamu berdoa untuknya, untuk jenazah, dengan hati yang tulus ikhlas. Dengan hati yang tulus ikhlas. Ini merujuk pada kitab Aunul Ma'bud, yang mana hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud. Menurut huraian ulama rahimahumullah taala, doa yang tersebut dalam hadis yang lalu, pada pelajaran yang lalu yang kita telah terangkan beberapa doa yang berkaitan dengan jenazah. Contohnya saya bacakan sikit sini. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al-jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabil nar. Bagaimana kita biasa baca dalam solat jenazah ya. Jadi menurut huraian ulama rahimahumullah taala, doa yang tersebut dalam hadis yang lalu dan doa-doa yang lain yang tersebut dalam hadis-hadis yang lain boleh dibaca untuk si mayat, untuk mayat lelaki dan mayat perempuan, jika dikasatkan di hati bahawa maksudnya ialah untuk si mati secara umum. Makna dalam kitab Mughni Muhtaj ataupun Sabilal Muhtadin, bahkan ada setengah ulama yang menyatakan hendaklah dikekalkan lafaz doa itu seperti yang tersebut dalam hadis yang menerangkannya, kerana kalimat Allahumma ighfir lahu dan sebagainya yang tersebut dalam doa itu maksudnya ialah si mati, ya, secara umum, sama ada lelaki atau perempuan. Kalau ditakdirkan tak ada ubah pun, maka maksud doa itu ialah ditujukan kepada si mati secara umum. Jadi ya, kadang-kadang setengah tu nak tukar-tukar punya tukar langsung kelam kabut baca. Jadi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa qim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa asilu bil ma' sampai habis. Baca macam itu je lah doa ni. Ya, pasal di sini disebut merujuk kitab Mughni Al-Muhtad dan Sabil Al-Muhtadi, dia kata
Bahkan ada setengah ulama yang menyatakan hendaklah dikekalkan lafaz doa itu seperti yang tersebut dalam hadis yang menerangkannya, kerana kalimat Allahumma fir lahu dan sebagainya yang tersebut dalam doa itu maksudnya ialah si mati secara umum, sama ada lelaki atau perempuan. Ya, kalau payah nak tukar baca je lah, ya. Pasal dia dah maksudkan kepada fokus pada si mati secara umum, ya. Tetapi bagi orang yang mengetahui, tapi bagi orang yang belajar nahwu ataupun dari grammar Arab, ya, tetapi bagi orang yang mengetahui, lebih elok menggunakan ganti nama sama ada lelaki, iaitu lahu bagi mayat lelaki, dan diganti nama perempuan Allahumma fillah, Allahumma fillaha warhamha wa'afiha wa'fu anha, macam tu, ya. Tukar kalau dengan dhamir ataupun ganti nama, ya, sama ada lelaki ataupun perempuan, ya. Kalau perempuan, ini dalam orang belajar nahwu Arab tahulah dhamir. Hu huma hum, ha huma hunna, ka huma kum, ki huma kunna, ya na. Sebab itu bila kita tasrif dia daraba, daraba darabu, daraba daraba apa, daraba daraba darabu, daraba daraba darabna, darab darabtuma darabtum, darabti darabtuma darabtuna, darabtu darabna. Kena hafal lagu, macam sesabun lah dia punya lagu, ya. Kalimat-kalimat itu dia hafal, ya. Semua dikira apa, dikira zikir juga. Kalau kita menghafal kalimat-kalimat itu, asal niat kita, matlamat kita untuk belajar bahasa Arab. Memang orang kata tak payah ngapal. Kalau tak ngapal itu yang tak mahir tu, ya. Dia yang betul patutnya mana lawan hafalan, ya. Pengaji pondok lah hafal. Daraba yadibu darban fawada ribun wa dhaka madrubun idrib la tadrib madrabun idrabun. Lagu sambil tu dia panggil kepalikan kuah tu, gendam ke dalam nasi tu, tengah mendidih. Dia rasakan sudah naik kembali sampai dah kering kepalikan kuah. Makan nasi dengan kepalikan kuah, ya. Lepas tu berbantalkan kelapa komeng, ya. Bila hafal lagi daraba yadribu darban, bergerak balik. Tidur atas kelapa komik, kalau tidur atas bantal, senyap terus. Pengsan terus, pasal nak menghafal ni, jadi pasal lapik dengan bantal kelapa komik lah kan. Jadi bila mengantuk je terkulik, tegak balik. Yadribu daraba yadribu darban, sampai hafal. Itu yang boleh menghafal banyak tu, sampai beribu-ribu bait syair, ya. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wafidun summa al kulil kalim wahiduhu kalimatun, sampai 1000 bait hafal. Hadis pula sampai menghafal, ya. Zu'atala min istawa alaina rajulun syadidu sawadu sya'ri la yura alaihi asaru safar minna ahadun fasnada rukbatai ila rukbatai wa waqafa ila faqidai wa qala ya Muhammad. Hadis yang kedua, hadis Imam Nawawi bergabung. Itulah barulah jadi hujah. Hari ini pasal salah satu daripada faktor kita tak boleh nak menegakkan hujah, pasal tak menghafal. Di kalangan para ulama kurang hafalan. Jadi bila hafalan tak boleh dapat hujah KO, tak boleh, ya. Pasal kurang menghafal, ya. Matan Zubat, Matan Sanusiyah, Matan Jawahirul Kalamiyah, Matan Umum Ibrahim, Matan Alfiyah, bukan Matan Alpayah, Matan Alfiyah. Himpun-himpunkan matan-matan tu jadi majmuk mutun, himpunan segala matan-matan majmuk mutun. Ada buku tu bang, hafal lah, barulah alim, ya. Buat makan masa. Jadi tuan-tuan sekalian, jika mayat lelaki, maka lafaz doanya, lafaz doa untuk lelaki itu Allahumma fillahu warhamhu, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa mayat lelaki ini dan limpahilah rahmat kepadanya. Kalau mayat perempuan pula, maka lafaz doa untuknya ialah Allahumma fillaha warhamha, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa mayat perempuan ini dan limpahilah rahmat kepadanya. Limpahkan rahmat kepadanya. Sampai dah mati pun hubungan masih baik, ya tak? Padahal
Masih hidup, bergaduh, berkelahi, bersenggit, tak bersepahaman, kutuk-mengutuk, cela-mencela, maki hamu, bergaduh, berkelahi, bersenggit. Tapi kalau dah mati, apalah baca-baca lah doa. Abang tu Imam tambah lagi, apa nak kita kata pada mayat ini? Baik, dalam hati tu betul. Kalau betul baik, tak apa lah. Dah mati tu neraka Jahanam. Takkanlah kata neraka Jahanam lah. Tak baik kita saudara kita, dia dah mati. Nak minta maaf macam mana lagi dah? Dia dah mati, kalau masih hidup boleh kita video pun dia minta maaf lah. Aku kata kau, masa kau mati sekejap aku video balik. Aku kata kau mati masuk neraka Jahanam. Tak apa lah, dia boleh hidup balik. Dia tak mati, dia tak hidup lah. Demikian juga halnya doa yang tersebut dalam hadis yang kedua atau 28 yang lalu boleh dibaca secara khusus untuk mayat perempuan dengan menggunakan ganti nama perempuan. Allahumma fillaha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa'akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa usilha bil ma'i was salji wal barad wa naqiha minal khataya kama yunqas thawbul abyad minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilha al-jannata wa a'idha min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabin nari. Itu doa yang saya bacakan tadi juga lah bagi kaum lelaki. Kaum perempuan ditambah bamil ganti nama tu gitulah. Jadi ini doa dah diterjemah pada pelajaran yang lalu, sebab itu saya tak ada terjemah lagi. Padahal isi kandungan doa ni begitu padat sekali dengan permohonan kepada Allah SWT terhadap saudara kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa mayat perempuan ini, limpahkanlah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia, maafkanlah salah silapnya, muliakanlah dia di tempat penetapannya, luaskanlah tempat yang dimasukinya, iaitu kuburnya, mandikanlah dia dengan air dan juga dengan jenis-jenis air yang lain yang sebersih-bersihnya, yaitu air salji serta air batu yang dan bersihkanlah dia dari segala dosanya, sebagaimana pakaian yang putih melepaklah, dibersihkan dari benda-benda yang kotor. Gantilah baginya tempat tinggal, ahli rumah serta pasangan rakan hidup yang lebih baik daripada yang ditinggalkannya. Masukkanlah dia ke dalam syurga, lindungilah dia dari azab kubur dan fitnah ujian kubur, dan lindungilah dia dari azab neraka. So, pendek kata, segala yang disebut dalam doa ni termasuk dalam akidah kita, termasuk percaya pada azab kubur ataupun nikmat kubur. Itu dia. Sebab itu tak boleh nak dipertikaikan lagi dah. Ada ke azab kubur, tak ada ke azab kubur. Habis dalam doa tu macam mana? Semua disebut. Jadi kata apa yang disebut dalam doa tu berkaitan dengan apalah anugerah dan pemberian keampunan, itu semua dalam alam gaib, termasuk dalam perkara akidah kita juga. Disunatkan juga membaca doa Allahumma hadza abduka. Ini jangan dengar doa ni. Allahumma hadza abduka wa bani abdaika kharaja min ruhid dunya wa sa'atiha wa mahbubihi wa ahibaihi fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk wa anta a'lam bihi minna. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bihi wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an adabihi wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'a lahu. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu wa laqihi bi rahmatika ridhaka wa qihi fitnatal qabri wa adhaba waftah lahu fi qabri wa jafil ardi an jambayhi wa laqihi bi rahmatikal amna min adhabika hatta tab'athahu ila jannatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sabar je lah. Allahumma inna hadhihi amatuka, Allahumma inna hadhihi amatuka wa bintu abdaika kharajat min ruhi dunya wa sa'atiha wa mahbubiha wa hibaiha fiha ila zulmatil qabri wa ma hiya laqiyatuhu
Kana tashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh wa anta a'lamu biha minna. Allahumma inna nazalat bika wa anta khairul manzulin biha wa asbahat faqiratan ila rahmatika wa anta ghaniyun an azabiha wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'a laha. Allahumma in kanat muhsinatan fazid fi ihsaniha wa in kanat musi'atan faghfir laha wa tajawaz anha wa laqiha bi rahmatika ridhaka wa qiha fitnatal qabri wa adhabah waftah laha fi qabriha wa jafil ardi an jambaiha wa laqiha bi rahmatikal amna min adhabika hatta tab'athaha aminatan ila jannatika ya arhamar rahimin. Sampai itu doa. Ini agaknya bercampur dengan doa orang lelaki maupun perempuan. Ya, sebab itu saya panjang sangat baca jadi ni. Dia bercampur ni. Ya, lelaki dengan perempuan. Jika mayat perempuan ada sebut di sini. Jadi saya terjemahkan sikit di sini untuk pengetahuan tuan-tuan ya dan puan-puan tentang pengertian doa ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa mayat. Kita baca yang lelaki lah. Ini dia. Ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa mayat perempuan ini. Kalau perempuan lah, kalau lelaki lah kan. Ampunkan dosa. Berapa banyak dosa kita mana kita tahu. Ya, berapa banyaklah dosa kita pun tak tahu. Jadi kita minta Allah Ta'ala ampunkan dosa ni. Ya. Itu giliran dia. Giliran kita belum tahu lagi. Ya. Limpahilah rahmat kepadanya. Rahmat pada ke-11 Allah Ta'ala kepadanya. Limpahkanlah rahmat dan belas kasihan kepadanya. Kerana rahmat adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita hari-hari. Allah minna nas'aluka rahmatan min indik. Ya Allah, aku memohon rahmat daripada-Mu ke-11. Ya. Sebab itu bila meninggal dunia kita kata kembali ke rahmatullah. Ya. Itu doa Allah yarhamhu. Ya Allah irhamha. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa mayat perempuan ini, limpahilah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia. Ya, selamat sejahterakanlah dia. Ya. Maafkanlah segala silapnya, salah silapnya, maafkan. Muliakanlah dia di tempat penetapannya. Kemudian luaskanlah tempat yang dimasukinya, iaitu kubur, luaskan. Ya. Allahumma ja'alhu, ada setengah doa bunyi begini, Allahumma ja'alhu fasihan, Allahumma ja'alha fasihatan wa balighatan inda jawabi su'ali munkarin. Ya Allah, jadikan perempuan ataupun lelaki ini fasih, lancar menjawab segala soalan yang ditujukan oleh muka nakir kepada dia. Fasih kan, lancar, tak ada tegak-tegak menjawab. Allahumma ja'alha ya fasihatan wa balighatan inda jawabi su'ali munkarin. Ya. Luaskanlah tempat yang dimasukinya, iaitu kuburnya, biar rasa luas. Ya. Mandikanlah dia. Saya terjemah seterusnya ya. Dan terjemah tadi itu doa itu. Allahumma hadza abduka, ini doa yang saya bacakan tadi. Ya Allah, ya Tuhan kami, mayat lelaki ini ialah hamba-Mu. Mayat lelaki ini ialah hamba Kamu dan anak kepada dua hamba Kamu, iaitu mak bapak dia. Anak kepada mak bapak dia. Ia keluar meninggalkan dunia yang luas, meninggalkan dunia yang luas dan segala kemudahan serta kesenangan. Maknanya dia tinggalkan kemudahan dan kesenangan di dunia ini. Dan juga telah meninggalkan orang-orang dan benda-benda yang dicintainya, yang dikasihinya dan yang disayanginya, serta orang-orang yang mengasihi dan menyayanginya semasa di dunia. Itu semua disebut ya. Kita kan disayangi oleh ahli keluarga kita, dan keluarga kita sayangi ahli keluarga kita. Dia telah meninggalkan semuanya itu dan berpindah kepada gelap gulita kubur dan segala yang akan ditemui dan dihadapinya. Pasal di sana ada titik pertemuan di dalam kubur ya.
yang mana ia semasa hidupnya sentiasa melafazkan kalimat syahadah. Itu setakat pengetahuan kita, dia sentiasa mengucap 2 kalimat syahadah dengan meyakini. Kadang-kadang istilah kalimat syahadah itu sendiri, bila kita sebut asyhadu, aku naik saksi, dengan mengisytiharkan dan mengiklankan serta memberitahu bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu naik saksi itu dia ada ujung ayat mahzub, tak disebut, ya. Patutnya sebut tapi tak sebut pasal nak mendikkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi, ya, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tapi kalau ayat panjang yang betul-betul ayat tu dia ada diseling dengan, ada selingan ayat di situ. Terjemah ayatnya mahzub. Aku naik saksi. Atas apa? Ada timbul pertanyaan di situ. Di atas apa? Aku naik saksi dengan mengisytiharkan, dengan memaklumkan, dengan memberitahu, tak ada nak suruh-suruh. Itulah maksudnya, ya. Allahumma innahu nazala bika. Semasa hidupnya sentiasa melafazkan kalimat syahadah dengan meyakini bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan engkau jualah, tiada sekutu bagimu, dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad ialah hamba-Mu dan pesuruh-Mu. Dan sudah tentu engkau lebih mengetahui hal keadaan jenazah ini daripada kami. Sudah tentu engkau lebih tahu hal keadaan jenazah ini daripada kami. Kami tak tahu apa. Tu, ya, doa, ya. Ada makna pengertian doa di dalam makna ni. Makna kita serah pada Allah Ta'ala, Allah je yang tahu. Kita hanya usaha ikhtiar saja, ya. Kita cakap pada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi sebalik daripada percakapan kita itu ada maksud. Kau lagi lebih tahu. Apalah kami, ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, bahawa dia sekarang menjadi tetamu kepada kamu, sedangkan engkau sebaik-baik penerima tetamu. Ada lagi satu tetamu pergi Mekah. Tetamu Duyufur Rahman, tetamu Allah di tanah haram. Kalau pergi Mekah lah. Kalau kita pergi Mekah tu maknanya kita jadi tetamu Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sebagai menyambut seruan, ya. Tapi kalau masuk kubur pula, ya Allah, ya Tuhan kami, bahawa dia sekarang telah menjadi tetamu kamu, sedangkan engkau sebaik-baik penerima tetamu, ya. Dan dia sekarang dalam keadaan sangat-sangat berhajat kepada kasihan belas kamu, sedangkan engkau maha kaya, sedangkan engkau tidak berhajat kepada azab siksanya. Kau tak berhajat, tak perlu kau nak menyeksa dia. Nampak? Tak perlu kau nak menyeksa dia, ya? Dan tidak berhajat kepada azab siksa dia. Kami datang beramai-ramai pergi ke kubur ziarah. Mengatur jenazah tu beramai-ramai pergi ke kubur. Kami datang beramai-ramai mengerjakan sembahyang jenazah dengan penuh harapan kepada kamu. Kami merayu, meratap, merintih dan memohon syafaat kepadamu, ya Allah. Semoga engkau mengampuni segala dosanya. Nampak? Ini baiknya kita ni, saudara kita, ya. Kadang-kadang, ya, padahal masa hidup kat dunia ni, ya Allah, masa hidup ramai aku, tapi dia mati, nak baca mana? Doa je lah, doa je lah. Besok itu hari ni, hari kita je lah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ia orang yang berkebajikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jikalau dia adalah orang yang baik, orang yang berkebajikan, maka tambahkanlah kebajikannya. Kalau dia orang baik, maka dilipat gandakanlah kebaikannya. Dan sekiranya dia orang yang berdosa,
maka ampunilah segala dosanya. Tengok cara susunan ayat tu, kataan. Bahasa Arab susah, bahasa Melayu senang, ya, faham. Dan kurniakanlah kepadanya dengan rahmatmu akan keredaanmu. Itu yang kita dah minta selalu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, ya. Dan peliharalah dia. Ini satu lagi doa. Dia berpanjangan doa tu, ya. Dan peliharalah dia dari fitnah ujian di dalam kubur dan azab siksa kubur, dan lapangkanlah baginya dalam kuburnya, serta jauhkanlah tanah daripada menyakiti tubuh badannya. Seolah-olah macam bumi menghimpit dia. Jangan dihimpit dia dengan bumi. Macam itu perkataan kita tu maksudnya. Dan lapangkanlah baginya dalam kubur, serta jauhkanlah tanah daripada menyakiti tubuh badannya, dan berilah dia keselamatan dengan rahmatmu dari azabmu, sehingga engkau bangkitkan dia pada hari kiamat nanti dengan keadaan selamat sentosa untuk masuk ke syurgamu, wahai Tuhan yang amat melimpah belas kasihan dan rahmatnya melebihi segala-galanya. Tuan-tuan sekalian, ya, ini doa untuk orang yang dah mati. Kadang-kadang kita berdoa untuk orang yang masih hidup, tapi jauh daripada mata kita. Lebih kurang dia sama, ya. Kita mendoakan saudara kita seperti mendoakan diri kita sendiri sebenarnya. Nampak? Kenapa kita tak nak berdoa kepada saudara mara kita? Adik-beradik pola maidara maka doakan, sebutkan nama dia, bagi dia mendoakan saudara kita. Kita ni rasa doa untuk diri kita sendiri kan. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku, timurlah tobat aku, jauhkanlah aku daripada neraka jahanam. Ya Allah, aku. Tapi kita tak sedar bila di ujung doa tu kita, Rabbana fil lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara jami'il muslimina wal muslimat. Kita tak langsung kita mendoakan saudara mara kita. Orang Islam sendiri kita doa, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lengkap doa tu. Yang mati pun kita doa, yang hidup pun kita doa, yang jauh daripada pandangan kita pun termasuk juga. Jadi inilah kelebihan kita bersaudara dalam Islam ini, ya. Mendoakan, saling doa mendoa. Itulah dia lafaz doanya, ya. Kemudian kita terus kepada hadis yang ke-230. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin faqala, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Ini di antara doa, ya. Jadi setelah mendoakan si mati secara khusus, secara tertentu, sunat juga kita berdoa untuk kaum muslimin dan muslimat secara umum seperti yang diterangkan dalam hadis. Maknanya hadis ni maknanya doa Nabi, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW telah menyembahyangkan satu jenazah, lalu membaca dalam sembahyangnya dengan doa yang kita bacakan tadi, iaitu Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa orang kami yang hidup dan orang kami yang telah mati. Masih hidup tu pun minta Allah diampunkan dosa-dosa kita semua, ya. Itu sebab masalah meminta ampun ataupun bertobat kepada Allah Ta'ala ini telah bersepakat oleh para ulama. Ittafaqal ulama bi anna taubata wajibatun ala kulli muslimin wa muslimatin lah terus, ya. Telah bersepakat oleh para ulama dengan memutuskan bahawa bertobat, ya, bertobat adalah hukumnya wajib
dalam syarak, ya. Telah bersepakat oleh para ulama bahawa bertobat hukumnya wajib berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, ya. Itu dalilnya. Dalil dah ada dah. Kemudian dihujah pula dengan ittafaqal ulama, yang ijma' ulama lah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa orang kami yang hidup dan orang kami yang mati, dan orang kami yang masih kecil kanak-kanak. Jadi meskipun pasal pun dalam doa tu ada sebut Allahumma fil li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unzana wa syahidina wa ghaibina. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa orang kami yang kecil, ya. Orang kami yang hidup dan orang kami yang telah mati, dan orang kami yang masih kecil kanak-kanak, dan yang besar yang telah dewasa, dan orang-orang kami yang lelaki serta orang-orang kami yang perempuan, dan juga orang kami yang hadir serta yang tidak hadir bersama. Kadang-kadang yang tak hadir bersama pun didoakan juga. Meskipun kanak-kanak tidak dikira berdosa dalam masalah hukum, ya. Kanak-kanak mana ada berdosa, ya. Tetapi disunatkan juga berdoa untuk mereka itu kanak-kanak seperti yang tersebut dalam hadis ini. Dan doa itu ada guna faedahnya, iaitu meninggikan darjat mereka itu kanak-kanak dalam syurga. Kalau ditakdirkan anak tidak ada berdosa, maka dia adalah untuk meninggikan darjat kanak-kanak itu dalam syurga. Itu merujuk kepada Hasyiah Asy-Syubra, ya, bersama Nihayatul Muhtaj, ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesiapa yang Kau hidupkan dari kalangan kami, maka hidupkanlah dia dalam keadaan beragama Islam. Dan sesiapa yang Kau matikan dari kalangan kami, maka matikanlah dia dalam keadaan beriman. Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahyihi 'alal Islam, wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tuzillana ba'dahu. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hampakan kami daripada mendapat pahala menyembahyangkannya, dan janganlah Engkau sesatkan kami sepeninggalannya. Dia tinggalkan kita tu, jangan pula kita sesat pula. Ya. Tuan-tuan sekalian, hadis doa ini duduk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, rahimahullah ta'ala. Jadi doa ini seperti yang telah diterangkan, ya, meliputi umat Islam umumnya, sama ada yang telah dewasa atau yang masih kanak-kanak. Semoga semuanya diberi rahmat, dan semoga hidup dan matinya dalam keadaan Islam dan iman. Adapun doa yang lalu, Allahumma fil li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina, itu hingga akhirnya disunatkan juga membaca untuk mayat kanak-kanak juga. Jika mayat kanak-kanak itu lelaki, maka selepas takbir yang ketiga disunatkan membaca doa yang tersebut, di atas yang disertakan dengan doa yang berikut. Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi. Ini kalau kanak-kanak yang meninggal dunia. Maknanya dalam Islam ni lengkap semua. Kanak-kanak, dewasa, semua didoakan, ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah dia, iaitu kanak-kanak lelaki yang telah meninggal dunia itu, pendahuluan ke alam akhirat. Kalau ditakdirkan dia mati kecil, masih kanak-kanak, untuk memberi pertolongan kepada kedua ibu bapanya. Allahumma ja'alhu faratan li abawahi wa salapan wa zukhran wa izatan wa atibaran wa syafi'a wa saqil bihi mawazinahuma wafrihi sabra ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajrahu. Ini berkaitan dengan bapa dia lah, ya. Bila dah meninggal dunia, anak tadi didoakan, ya. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Jadi kalau dia, iaitu kanak-kanak lelaki yang mati itu, pendahuluan ke alam akhirat untuk memberi pertolongan kepada kedua ibu bapanya, dan jadikanlah dia pertaruhan kepada penolong simpanan yang sangat-sangat berguna bagi mereka pada saat-saat yang mencemaskan, ya. Dan jadikanlah matinya anak yang dikasihi itu sebagai suatu peringatan yang menyedarkan bahawa maut adalah tunangnya hidup. Supaya jadi pengajaran kepada kita bahawa maut itu adalah tunangan hidup. Dan juga jadikanlah dia pemohon syafaat bagi mereka itu kedua ibu bapa tadi, ya. Demikian juga jadikanlah neraca timbangan amal kedua ibu bapanya berat dengan amal-amal yang baik, dengan sebab mereka menahan derita kematian anaknya. Rupanya kematian anak ni kadang-kadang, ya, boleh menyebabkan mak bapak jadi sedih, jadi duka cita, ya. Tak panjang umur lah. Dan limpahkanlah perasaan sabar ke dalam hati kedua ibu bapanya, dan janganlah kau timpakan mereka dengan fitnah ujian yang boleh memesongkan iman. Kadang-kadang dia tak sedar, ya, bawa kepada merana, merintih, meratap sehingga kena penyakit murung. Ini na'udzubillah, ya, kita hidup. Dan janganlah kau timpakan mereka dengan fitnah ujian yang memesongkan iman mereka itu ibu bapa tadi sepeninggalan anaknya. Dan janganlah kau hampakan mereka daripada mendapat pahala menjaga dan mendidiknya semasa ia hidup, dan pahala bersabar semasa ia mati. Ini merujuk pada kitab juga semua, ya. Kalau mayat kanak-kanak perempuan serupalah, ya, macam saya sebutkan tadi, kaum anak lelaki, ya. Saya rekatkan saja di sini. Kemudian rukun ketujuh iaitu memberi salam. Kalau gitu kita masih dalam rukun sembahyang jenazah tadi, ya, termasuk dalam doa. Ini sambungan pelajaran kita yang lalu. Jadi rukun ketujuh dalam sembahyang jenazah ialah memberi salam, seperti salam sembahyang fardu yang 5. Dalilnya telah diterangkan pada bahagian yang lalu. Yang wajib bagi kita ialah salam yang pertama, wajib. Salam yang kedua adalah sunat. Berpaling ke kanan dan ke kiri juga adalah hukumnya sunat juga, ya. Kalau tak berpaling pun sembahyang kira sah juga. Dengan ini selesailah rukun sembahyang jenazah. Jika ditinggalkan salah satunya, maka batallah sembahyang jenazah itu. Akan batal juga sembahyang itu jika ditinggalkan salah satu daripada syarat-syaratnya. Syarat-syarat yang mengesahkan sembahyang jenazah sama seperti syarat yang mengesahkan sembahyang fardu yang 5, ya. Maknanya salah satu daripada syaratnya itulah suci daripada hadas. Jika berhadas kecil, hendaklah mengambil wudu. Sebelum membaca Fatihah, sunat membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetapi tidak sunatkan membaca wajah wajhiya lillazi, tak payah, ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah, itu tak payah sunat, ya, tak payah. Pada tiap-tiap kali bertakbir disunatkan mengangkat kedua tangan separas telinga macam ini, ya. Kemudian meletakkannya di bawah dada, ya. Meletakkannya di bawah dada, ya. Segala bacaan hendaklah dibaca dengan perlahan. Macam sembahyang jenazah itu segala bacaan dibaca dengan perlahan. Walaupun sembahyang jenazah itu dikerjakan pada waktu malam, ya, sunat dibacakan perlahan, ya. Payah baca kuat-kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kata orang sembahyang malam, ya. Kadang saya bawa sembahyang hajat pun saya baca kuat. Sebab apa? Orang yang belakang tak berapa nak dengar, ya. Baca ulanglah, ya, sunat. Tapi yang sunat kalau sembahyang jenazah ni baca perlahan je lah, ya. Hendaklah juga disertai dengan perkara-perkara sunat yang menyempurnakannya, ya. Kemudian cara mengerjakan sembahyang jenazah diterangkan di sini. Oleh kerana sembahyang jenazah tidak mengandungi rokok dan sujud, hanya beberapa bacaan dan 4 takbir yang disudahi dengan salam, maka cara mengerjakannya meliputi rukun-rukun dan sunatnya seperti berikut. Pertama, berdiri betul, kemudian bertakbir dengan takbir yang pertama iaitu takbiratul ihram,
disertakan dengan niat di hati, kemudian membaca suratul Fatihah. Setelah itu bertakbir lagi, takbir yang kedua, lalu membaca selawat. Selepas itu bertakbir lagi dengan takbir yang ketiga, lalu berdoa untuk si mati. Kemudian bertakbir lagi dengan takbir yang keempat, lalu membaca doa lagi dan diakhiri dengan salam. Ini biasalah dah makruf dah, cuma sepital lalu saja ya. Yang penting bila dipanggil sembahyang jenazah, dikendaki kita semua pakar-pakar hadis sembahyang jenazah ya, sampai ke hajat tuan rumah ya. Tuan-tuan sekalian, dijemput sembahyang jenazah pada hari ini ya. Saya berhajat pada tuan-tuan semua supaya jangan tinggal walau seorang pun tak sembahyang jenazah. Cakap gitu, jangan seorang tinggal. Ini pakar-pakar ya, apa yang sembahyang, yang tak sembahyang dulu bawa cermai bual ya. Bawa pokok cermai, pokok ciku ya. Datang tapi tak ada sembahyang jenazah. Itu tanda kehormatan kita terhadap saudara kita. Habis tempat dah penuh, mayat dia lah kat belakang tu. Tak ada main atas rumah, main kat bawah. Rumah lempah kat surau ni, main kat keluar. Dia ada ramai-ramai main. Nah, itu tanda ya, tanda mendapat rahmat ya. Si mayat pun dapat rahmat, kita semua pun dirahmati oleh Allah. Itu dalam doa itu lengkap ya. Adapun berkenaan dengan perkara-perkara sunat mengenai sembahyang jenazah, di sini diterangkan ya. Saya ambil sikit peluang masa dalam beberapa minit lagi. Di antara perkara-perkara sunat mengenai sembahyang jenazah ni, perkara sunat ya. Sunat bagi imam berdiri berbetulan dengan kepala mayat jika si mati itu lelaki, dan berdiri berbetulan dengan pinggang mayat jika si mati itu perempuan. Ini ingatlah sampai bila. Kalau tak berasa tak perasan, tanya je lah belakang tu. Betul aku berdiri ni? Betul kawan tu? Kat pinggang lah. Betul pergilah kat pinggang. Kau perempuan. Kalau tak betul, kadang-kadang confuse. Sampai kan tu, beli kat mana ni? Lelaki perempuan. Tanya dulu. Ramai ke tak kan? Tak dia tak tahu. Dia semua ramai. Dalilnya ialah hadis Muslim dan lain-lainnya. Ada dalil ya? Dalil tentang berdiri, sama ada berdiri di kepala ataupun di pinggang ya? Ada dalilnya. Jadi semasa mendoakan si mati dalam sembahyang jenazah, sunat ya, semasa mendoakan si mati dalam sembahyang jenazah, sunat menyebut namanya dan nama bapaknya jika diketahui nama keduanya, kerana baginda pernah melakukan yang demikian seperti yang diterangkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Itu dia. Sunat juga menyembahyangkan jenazah di masjid. Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim dan lain-lainnya. Tapi masalah sebut nama ni kita tak pernah buat dalam sembahyang. Pasal apa? Kalau takut nanti bila sebut jadi atas sembahyang kan. Jadi sebut perkara pelik ya. Tapi sedangkan dia pernah Rasulullah lakukan begitu ya. Ya Allah, ampunkanlah si Zainab. Sembahyang cakap ya Allah, ampunkanlah si Muhammad bin Abdullah ni tengah sembahyang. Jarang kita buat. Kalau jarang tak payahlah, daripada aku takut timbul kekeliruan. Tapi bagi pengetahuan kita memang ada Rasulullah sebut nama ya. Semasa mendoakan si mati dalam sembahyang jenazah, sunat menyebut namanya dan nama bapanya jika diketahui nama keduanya, kerana baginda pernah melakukan demikian seperti yang diterangkan dalam hadis riwayat Abu Daud. Ini dalam kitab Nailul Awtam. Jadi sunat juga menyembahyangkan jenazah di masjid. Kalau di surau-surau lah. Kadang-kadang rumah-rumah kita ni kadang-kadang sempit ya. Kita orang datang nak ziarah dah sempit kadang-kadang ya. Dalam ni sempit, kemudian kalau tak buka tingkap lah, pintu dah bau ya, pasal datang orang ramai. Jadi kalau gitu digalakkan kita ada bauan harum seperti setangi, gaharu. Tapi jangan kemian pula. Air tak jadi. Setangi, gaharu tak pula minyak wangi ke apa. Tapi kalau rasa susah, minta izin dengan ahli kuasa, bawa ke surau supaya dapat orang lebih ramai lagi menziarahi. Macam itu suasana
agak luas macam itu kalau rumah dekat dengan sebuah masjid lah ya. Tapi biasanya perkara macam ini ahli rumah kadang-kadang dia kadang-kadang tak teringat ya. Perlu dicadang-cadangkan ya, supaya bawa ke surau supaya senang diziarahi. Lebih-lebih lagi kalau dia adalah orang yang ya masyhur dalam kampung ya, dia dimuliakan ya, lagi dihormati. Tang sembahyang itu disunatkan. Kelebihan sidang jemaah yang beramai. Kelebihan sidang jemaah yang ramai ya, yang ramai. Apa kelebihan sembahyang jenazah kita dengan beramai-ramai? Makin ramai bilangan orang yang menyembahyangkan jenazah, makin besar faedah yang didapati oleh si mati. Ini diterangkan dalam hadis An Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min mayitin tusalli alaihi ummatan minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fihi, rawahu Muslim. Baca matanya, takkan baca maksud saja. Matan hadis pun nak kena mahir juga. Kadang-kadang orang masih tujuan hadis, maksud hadis, tujuan hadis, maksud hadis, tujuan ayat Quran, maksud ayat Quran. Tapi Qurannya tak baca. Disuruh baca dah. Itu sebab nak dimahirkan Quran ni ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah, isteri Rasulullah SAW, anak Sayyidina Abu Bakar ya. Inilah salah satunya antara yang Rasulullah bernikah ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi Muhammad SAW sabdanya, mana-mana mayat lelaki atau perempuan yang disembayangkan oleh satu kumpulan daripada orang-orang Islam yang mencukupi bilangannya seramai 100 orang, 100 orang boleh. Sekali-sekali sembahyang kat sini ada 100 orang, kadang-kadang 40, 50, tapi cari sampai 100 orang. Cari pergi, dengar dia meninggal, pergi geledah ke mana-mana tempat ada orang, macam budak-budak tahfiz ke apa, tambah 40, tambah lagi sini, ambil lagi dekat mana-mana, tambah jadi kau. Ini belah-belah Kedah selalu. Masih ingat saya mengaji pondok di mana belum nanti kata, sampai ke Sik Kedah, sampai ke Jeniang, sampai ke apa semua. Pergi nak meramaikan cukup ke 100 orang. Macam pergi ya, bagi cukup 100 orang. Pasal apa? Dalam hadis ni dia kata, mana-mana mayat lelaki dan perempuan yang disembayangkan oleh satu kumpulan daripada orang Islam yang mencukupi bilangannya seramai 100 orang, sedangkan semuanya berdoa memohon ampun bagi si mayat atau jenazah tadi, nescaya doa permohonan mereka mengenai jenazah tadi dikabulkan oleh Allah SWT. Ini merujuk pada hadis sahih Muslim ya. Hadis sahih Muslim syarah Imam Nawawi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. 100 orang. Kalau kena hari Jumaat, cepat sikit, jangan lambat-lambat ya, bagi ramai ya. Ini wirid dulu orang pula cabut lah. Lama-lama 30-40 orang. Padahal beratus-ratus orang. Macam mana nak buat ni? Itu kena pakat supaya terus je semai jenazah. Nak wirid, lepas tu wirid lah. Pasal nak merebutkan ramai orang. Tapi kalau ada astagfirullahaladzim, orang pun cabut seorang. Daripada 200 orang tinggal 40 orang, 50 orang. Rugi lah. Pada hari Jumaat kita pakat lah dengan imam. Mam, tak apa mam, saya bayar lebih sikit lah. Rasuah pula dengan imam. Pasal nak rebut tu ramai. Tidak kan orang habis keluar. Orang nak kerja, orang nak apa, buat cepat, bayarkan jenazah. Dia cukup, dia ramai ya. Itu 100 orang. Jika bilangan mereka kurang dari itu, maka sembahyang dan doa mereka juga besar faedahnya kepada si mati. Kalau kurang daripada 100 pun besar faedah juga ya. Masih lagi.
Dari Abdullah bin Abbas, anak pasdara Nabi, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu katanya, aku ada mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sami'tu Rasulullah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazati 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi. Rawahu Imam Muslim. Dari Abdullah bin Abbas, anak pasdara Nabi, radhiyallahu anhu, katanya, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu